Baru-baru ni ada tular tentang seorang budak kanak-kanak yang 3 tahun menjadi ahli termuda Mensa. Budak ni dia telah diuji oleh pakar psikiatri dan juga telah mengambil ujian IQ lah, iaitu Stanford Binet, dan mendapat markah sebanyak 142. Test tu dekat Malaysia pun boleh ambil, tapi dia ada a few test actually. Contoh macam Stanford Binet test, Cattell test. Ujian lain, markah lain untuk dapat masuk Mensa ni. Contoh kalau macam Stanford Binet, dia perlukan markah sebanyak 132. Kalau yang macam Cattell ni dia macam 148. Mensa ni dia persatuan yang dikumpulkan individu yang ada IQ tertinggi dari seluruh dunia. Ramai orang boleh ambil test untuk Mensa ni, tapi tak semua yang boleh dapat sebagai ahli Mensa, sebab hanya those yang memiliki IQ 2% teratas yang dia akan diterima sebagai ahli Mensa. Kanak-kanak tu macam cikgu pun dah perasan dia boleh baca, macam dia punya development tu maybe macam lebih prominent. Dekat some countries, contohnya UK, diorang memang ada wakil daripada diorang punya health service untuk datang and check developmental for the children lah. Contohnya kalau diorang perasan budak tu mempunyai developmental milestone yang lebih advance daripada dia punya age, so dia biasanya akan dinilai oleh ahli psychiatrist untuk tengok sama ada budak ni patut ambil ke tak. Usually kanak-kanak memang diorang akan ambil IQ test ni macam regular lah. Dia tak kisah daripada umur berapa, kita boleh ambil je ujian Mensa ni. Tapi of course lah kanak-kanak tu dah kena boleh follow instructions, sebab dia ada a few areas yang dia akan test. Contoh language and also thinking skills. Bila kita tahu sama ada kanak-kanak tu sesuai ambil ke tak, bila dia dah boleh faham instruction kita and dia dah boleh follow instruction kita. Siapa-siapa boleh ambil, even kita contoh umur kita 20 tahun lebih, 30, 40, kita nak ambil boleh, sebab IQ test tu dia tak ada limit, tapi dia akan menilai mengikut population untuk that particular age. Untuk parents yang berminat macam tahu sama ada anak dia berpotensi ke tak, ada a few tips untuk parents lah. Contoh one of them is tahu tentang developmental milestone untuk anak kita. Untuk developmental milestone ni atau kita panggil sebagai perkembangan kanak-kanak mengikut diorang punya umur. Ada a few areas yang dia akan tengok, contohnya gross motor, pergerakan, fine motor, social, and also the fourth one ialah hearing and speech ataupun communication. Perkembangan ni dia berbeza mengikut different umur. Contoh untuk kanak-kanak berumur 2 tahun, biasanya kalau kita perasan dia punya gross motor, biasanya dia dah boleh lari and dia dah boleh avoid halangan. Ataupun kalau ada tangga dekat rumah, dia boleh naik turun tangga 2 langkah 1 step. Kalau untuk fine motor pula, contoh kita tengok dia boleh pegang crayon and boleh buat conteng-conteng bulatan. Untuk social skills ni biasanya dia boleh suap sendiri tanpa tumpah. Untuk hearing and speech pula, biasanya contoh dia dah boleh cakap 2 suku kata, contoh nak makan, ataupun dia boleh bahasakan diri dia sendiri menggunakan nama dia. Dan juga kalau kita perasan, dia tahulah banyak perkataan, biasanya macam at least ada 50 perkataan lah yang dia boleh bahasakan. Untuk tips yang kedua ialah kita kena stimulate anak-anak kita dari bayi lagi. Kita boleh expose anak-anak kepada messy play, sebab ada kajian yang menyatakan kanak-kanak yang berumur less than 3 years old ni diorang lebih senang untuk terangsang minda and untuk lagi senang untuk learn new things. Kanak-kanak waktu kecil, waktu baby, parents boleh spend time untuk baca buku. Kita maybe rasa diorang tak faham, but actually they are learning things by stimulation. And third is gadget. Kita tahu waktu sekarang ni memang kanak-kanak biasanya akan menggunakan gadget. American Academy of Pediatrics memang ada bagi recommendation untuk kanak-kanak umur 2 tahun ke bawah sepatutnya tak ada gadget langsung. Whereas untuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas ada gadget, tapi hanya limit kepada 2 jam setiap hari. So actually parents kena aware kanak-kanak guna gadget ni. Sebenarnya gadget ni bukan sahaja kita boleh bagi diorang expose untuk video, untuk any entertainment, but at the same time kita boleh ajar diorang macam guna kira-kira, guna calculator. They know that the gadget itself bukan hanya untuk entertainment, untuk tengok video sahaja.